لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di majlis pembacaan kitab Al-Adhkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syiar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal adhkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muwahhiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, kita sambung. Hari ini kita pada majlis yang ke-152 pada faslun fi salam wa rad ala ahli zimmah wa dhikr masail fi dhalik. Ini daripada kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Bab pada berkenaan dengan ataupun fasal pada memberi salam dan rad dan juga menjawab kepada ahli zimmah dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya. Apakah yang dimaksudkan ahli zimmah? Ahli zimmah, az-zimmah ni secara umumnya bermaksud kepada perlindungan. Az-zimmah ni adalah mereka yang di kalangan orang kafir yang berada ataupun yang menetap di sesebuah negara Islam, dan mereka ni diwajibkan ataupun perlu kenalah diwajibkan untuk membayar jizyah. Jizyah ni satu bayaran yang dikatakan dinamakan sebagai ufti lah kalau dalam bahasa Melayu kita, ufti ataupun cukai kepada pemerintah negara Islam tersebut sebagai satu jaminan untuk melindungi mereka daripada sebarang gangguan, daripada sebarang pembunuhan dan sebagainya. Ini mereka ni membayar jizyah tersebut untuk diberi jaminan untuk diberi perlindungan semasa berada di bawah ataupun berada di sesebuah negara Islam tersebut, orang kafir. Tapi sekarang ni dah, kalau di Malaysia ni dah orang non muslim ni dah tak perlu untuk membayar jizyah. Baik. Baik, kita tengok berkaitan dengan masalah memberi salam dan juga menjawab kepada mereka ni, not ahli zimmah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darin amin. Wa amma ahli zimmah fakhtalafa ashabuna fihim faqata'a al-aktsarun bi annahu la yajuz ibtida'uhum bis salam. Adapun ahli zimmah, ini orang kafir yang berada di negara Islam, yang menetap di negara Islam, fakhtalafa ashabuna, para ulama dalam mazhab Syafi'i berbeza pendapat berkenaan dengannya.
yakni pada permasalahan memberi salam dan juga menjawab salam mereka. Faqata'al aksarun, faqata'a yakni sebahagian ulama, yakni kebanyakan para ulama, qata'a yakni mereka berpegang dengan pendapat yang kuat, mengatakan bahawasanya annahu la yajuz ibtida'uhum bisalam, yakni tak boleh. La yajuz maksudnya haram lah, haram memulakan untuk memberi salam kepada mereka. Tak boleh. Kalau kita jumpa non muslim, kita bagi salam kepada mereka. Ini kita dah maklum lah. Itu pendapat yang pertama. Ini kebanyakan para ulama mengatakan tak boleh, ini haram memulakan memberi salam. Wa qala akharun laisa huwa biharam. Tapi sebahagian lagi ulama berpendapat hukumnya bukan haram. Taklah sampai peringkat mengatakan bahawasanya haram memulakan memberi salam kepada mereka. Bal huwa makruh. Akan tetapi ianya makruh, makruh memulakan memberi salam kepada mereka. Fa in sallamuhum ala muslim qala fi ar-rad wa alaikum wa la yazidu ala hadha. Akan tetapi sekiranya mereka yakni non muslim, yakni ahli zimmah ni memulakan, yakni mereka memberi salam kepada kita, kepada seorang muslim, qala fi ar-rad, maka hendaklah berkata yakni menjawab salam mereka tersebut dengan wa alaikum, wa alaikum sahaja, wala yazidu ala hadha, yakni tak perlu untuk kita menambah wa rahmatullah wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, hanya sekadar wa alaikum. Sebab salam ni adalah merupakan doa. Wa assalamualaikum, seolah mereka mendoakan kepada kita dengan kesejahteraan, tapi kita membalasnya dengan wa alaikum saja. Wa alaikum maksudnya ke atas kamu juga. Ini kita tak perlu tambah assalam, yakni sejahtera, warahmatullah, rahmat Allah kepada engkau. Hanya sekadar wa alaikum sahaja. Wa haka aqbal qudah al-Mawardi wajhan li ba'd ashabina annahu yajuzu ibtida'uhum bisalam lakin yaqtasiru al-musallim ala qawlihi assalamu alayka wa la yadhkuruhu bilafzil jam'i. Disebutkan daripada al-Imam al-Mawardi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga, menyebutkan satu wajah, satu pendapat daripada sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya annahu yajuz ibtida'uhum bisalam, mengatakan bahawasanya harus untuk kita, yakni orang muslim, memudahkan memberi salam kepada mereka. Ini harus. Ini bagi pendapat sebahagian ashab, sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang dinaqalkan oleh al-Imam al-Mawardi, salah seorang ulama yang masyhur juga dalam mazhab kita ni, mengatakan bahawasanya harus memulakan beri salam, lakin yaqtasirul musallim ala qawlihi assalamu alayka, akan tetapi hanya sekadar dengan lafaz assalamu alayka, assalamu alayka dengan mukhatab yang mufrad, tanpa wala yadhkuruhu bilafzil jam'i, tanpa menyebut kum tersebut, yakni lafaz jamak, yakni khitab kepada jamak, assalamu alayka saja. Ini salah satu pendapat dalam daripada sebahagian ulama mazhab kita, mengatakan bahasanya sekiranya kita nak harus, yakni harus untuk memulakan beri salam, tapi dengan lafaz mufrad assalamu alayka saja. Tapi akan ada bantahan yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan pendapat ini. Kemudian wahakal Mawardi wajhan, kemudian Imam Mawardi sebut lagi satu wajah, satu lagi pendapat, annahu yaqulu fi radd alaihim idza ibtada'u wa alaikumussalam. Ini ketika mana kita nak menjawab salam daripada orang muka Islam, ahli zimmah, sekiranya annahu yaqul fi radd alaihim idza ibtada'u, sekiranya mereka mulakan beri salam dengan kita menjawab wa alaikumussalam, wa alaikumussalam, walakin la yaqul wa rahmatullah, akan tapi tak perlu untuk menambah wa rahmatullah, wa rahmatullahi wabarakatuh dan sehingga akhirnya. Wa hadzan wajhani syadzan mardudan, akan tetapi kata Imam Nawawi, dua pendapat tadi yang disebutkan oleh Imam Mawardi tersebut, jadi kata yang mengatakan bahawasanya harus
tak ada masalah untuk kita memberi salam kepada orang bukan Islam. Dan pendapat yang Imam Nawawi yang kedua tadi, yang ketika mana nak menjawab salam mereka dengan waalaikumsalam, kata Imam Nawawi, dua pendapat tersebut syazan, tak betul, agak ganjil pendapat tersebut. Yani mukhalafah as-sahih, bersalahan dengan pendapat yang sahih, mardudan, yang tertolak dua pendapat tersebut. Maksudnya secara muktamadnya dalam mazhab kita, dalam mana-mana mazhab juga mengatakan bahasanya tidak harus untuk kita memulakan memberi salam kepada orang bukan Islam. Cuma kemudian Imam Nawawi mendatangkan beberapa dalil berkenaan dengan bersalahannya pendapat tersebut. Qala rawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda wal nasara bis-salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila dayyiqihi. Imam Nawawi meriwayatkan daripada sahih Muslim bersama sanadnya sehingga Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wal nasara bis salam, janganlah kamu mulakan memberi salam kepada orang Yahudi dan juga Nasara. Jangan kamu mulakan bagi salam kepada mereka. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq, sekiranya kamu berjumpa, bertemu, berselisih dengan mereka, dengan salah seorang daripada mereka, fi tariqin, di satu jalan, fattaruhu ila dayyiqihi, fattaruhu ila dayyiqihi, maka hendaklah kamu menggeser, tarruhu, yani menggeser mereka ke ruangan yang sempit. Maksudnya di sini janganlah kamu memberi laluan kepada mereka, yani seolah-olah kalau jalan tersebut sahala, biar mereka yang mengalah dulu, baru kamu janganlah kamu mengalah sehingga memberi laluan kepada mereka. Biarlah mereka mengalah untuk memberi laluan kepada kamu. Atau kama qala, maksudnya lebih kurang macam tu. Syahidnya di sini, janganlah kamu mulakan memberi salam kepada al-Yahud wal Nasara. Al-Yahud wal Nasara adalah ahlul kitab, ahlul kitab, yakni mereka yang beragama dengan ahli kitab samawi. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Riwayat daripada sahih Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahlul kitab memberi salam kepada kamu. Ahlul kitab ni mereka yang berpegang ataupun beragama dengan beriman dengan kitab-kitab samawi, ini di kalangan al-Yahud dan Nasara. Tapi zaman sekarang ni dah Yahudi dan Nasara bukan lagi dikira sebagai ahlul kitab, sebab kitab yang mereka guna pakai sekarang ni telah banyak diselewengkan, banyak diselewengkan. Faqulu wa alaikum, maka hendaklah kalian menjawab wa alaikum, tanpa perlu ada tambahan assalam, waalaikumsalam warahmatullah, hanya sekadar wa alaikum saja. Ini hadis ini menolak pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Mawardi tadi, yang mengatakan bahwasanya harus untuk menjawab waalaikumsalam. Hadis secara sharih menyebutkan hanya sekadar waalaikum saja sekiranya orang ahli kitab memberi salam kepada kita, yakni orang Muslim. Baik. Qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza sallama alaikum al-yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqul wa alayka. Riwayat daripada sahih Bukhari daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya orang Yahudi memberi salam kepada kamu, fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alayka,
Akan tetapi ada sebahagian daripada mereka memberi salam, mengucapkan kepada kamu. Jadi kisah ni daripada apabila seorang Yahudi pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi salam, tapi bukan dengan assalamualaikum, tapi dengan assalamualaikum kepada Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan assam tu? Assam ni adalah kematian. Seolah-olah dia nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan assalamualaikum. Faqulu alaika. Pada hadis dalam riwayat lafaz yang lain mengatakan bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut, beliau marah kepada Yahudi tersebut, bahkan sampai melaknat orang Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata tak perlu untuk buat melaknat mereka. Yani kemudian Sayyidatina Aisyah pun kata, tak dengarkah apa yang Yahudi tersebut ucapkan salam kepada kamu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku dengar, tapi tak dengarkah aku menjawab mereka, menjawab Yahudi tersebut? Iaitu Nabi menjawab, wa alaika, yani ke atas kamu juga assam. Wa alaika, yani maksudnya takdirnya ke atas kamu juga akan kematian. Itu Nabi balas dengan cara yang baik dan dengan adab. Fa inna ma yaqulu ahadum assalamu alayka. Sekiranya salah seorang daripada mereka mengucapkan salam dengan assalamu alayka, yani kematian ke atas engkau, maka hendaklah engkau menjawab wa alayka, yani ke atas engkau jugalah kematian. Wa fil mas'alah ahadits katsiratin bi nahwi ma dzakarna wallahu a'lam. Pada masalah tersebut banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya tidak harus untuk kita memulakan memberi salam dan hanya sekadar menjawab wa alaika ataupun wa alaikum ketika mana orang bukan Islam memberi salam kepada kita. Cuma Imam Nawawi tak sebut kesemuanya, hanya sekadar 3 hadis ni saja. Wallahu a'lam. Qala Abu Sa'id al-Mutawalli, walau sallama ala rajulin dhannahu musliman fabana kafiran yustahabbu an yastaridda salamahu fayaqulu lahu rudda alayya salami wal gharadu min dhalika an yuhishahu wa yudhhiru lahu annahu laysa bainahuma ulfatun. Kemudian masalah yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Sa'id al-Mutawalli, walau sallama ala rajulin dhannahu musliman fabana kafiran, sekiranya kita memberi salam kepada seorang lelaki yang kita menyangka dia adalah seorang muslim, fabana kafiran, tak lama kemudian kita tahu dia ni bukanlah orang Islam, tapi dia seorang kafir, orang kafir. Kalau di Malaysia ni kita dah jelas lah berdasarkan rupa dan sebagainya, kita tahu dah ni seorang muslim ataupun seorang kafir. Itu hanya secara umum. Kalau di Mesir memang kita tak boleh nak bezakan. Sebab di Mesir pun orang Arab muka lebih kurang sama, tapi sebahagiannya Kristian. Kita tak boleh nak bezakan. Fabana kafiran, tapi tak lama pun kita tahu dia ni bukan Islam, dia seorang yang kafir. Kita dah bagi salam dah pada dia. Apa yang perlu dibuat? Yustahabbu an yastaridda salamahu fa yaqulu lahu rudda alayya salami. Maka dituntut, digalakkan kepada kita untuk yastaridda salamahu, untuk tarik balik salam kita tadi. Dengan mengatakan rudda alayya salami, bagi balik salam aku kepada aku, bagi balik salam aku kepada engkau tadi. Seolah-olah macam tu. Maksudnya kita tak mengucapkan salam kepada dia, kita tarik balik salam tadi. Wal ghardu min zalik ay yuhishahu. Apa tujuan dia? Iaitu dengan tujuan dia supaya kita nak yuhishahu, nak timbulkan rasa tak selesa pada dia. Sebab kita nak membezakan, kita nak katakan bahawasanya orang Islam ni
dia ada ucapan yang khusus kepada sesama Islam. Kalau kita kalau hang nak ucapan yang baik tu, hang kena masuk Islam lah. Dia kata macam tu lah. Wa yuzhiru lahu annahu laysa bainahuma ulfatun, dan juga kita nak menzahirkan kepada dia bahawasanya tidak ada ulfah, tidak ada perasaan yang baik. Yang ni lebih kurang macam tu lah. Ulfah ni macam kasih sayang, ukhuwah yang sesama Islam. Cuma hubungan sesama manusia. Yang ni kita tak perlu dah kita nak menghinanya dengan lebih teruk. Hanya sekadar kita nak menggambarkan bahawasanya kita ni sesama orang Islam dan orang kafir ni tidak ada hubungan yang istimewa. Wa ruya anna ibn Umar radhiyallahu anhuma sallama ala rajulin faqila lahu innahu yahudi fatabi'ahu wa qala lahu rudda alayya salami. Dan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah juga memberi salam kepada seorang lelaki, kemudian dikatakan kepada dia, diberitahu kepada beliau, innahu yahudi, bahawa lelaki tersebut Yahudi, dia bukan Islam. Fatabi'ahu wa qala, kemudian Sayyidina Ibn Umar kata kepada lelaki Yahudi tersebut, rudda alayya salami, bagi balik salam aku kepada engkau tadi. Qultu wa qad rawayna fi Muwatta' al-Imam Malik rahimahullah anna Malikan su'ila amman sallama 'ala al-yahudi aw an-nasrani hal yastaqiluhu dhalik faqala la. Kemudian kata Imam Nawawi, beliau meriwayatkan dalam kitab Muwatta' daripada Imam Malik rahimahullah bahwasanya Imam Malik pernah ditanya berkenaan dengan seorang yang telah memberi salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani dalam keadaan dia tak tahu, kemudian dah bagi tahu salam, dah bagi salam, barulah diberitahu bahawasanya dia bukan orang Islam, ini seorang Yahudi ataupun Nasrani. Hal yastaqilu zalik, Imam Nawawi ditanya, perlu tak nak ditarik balik salam tadi? Kata Imam Nawawi, faqala la, tak perlu, biarkan saja. Fahadha mazhabuhu, ini pendapat bagi Imam Malik. Wakhtarahu Ibn al-Arabi al-Maliki, yang dipilih oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki. Qala Abu Sa'd al-Mutawalli law arada tahiyatan zimmi fa'alayha bighairi salam bi an yaqula hadakallah aw an'ama Allah sabahaka. Kata Imam Abu Sa'd al-Mutawalli rahimahullah, sekiranya kita nak bagi ucapan, kita nak tahiyah, nak memulakan perbualan contohnya dengan seorang zimmi, seorang kafir, fa'alaiha bighairi salam, fa'alaha bighairi salam, maka hendaklah engkau memulakannya dengan tanpa memberi salam. Bi an yaqul, seperti mana engkau mengucapkan hadakallah, semoga Allah memberi hidayah kepada engkau, au an'amallahu asbahaka, ataupun semoga Allah Taala memberi nikmat kepada engkau. Qultu hadha alladhi qalahu Abu Sa'd la ba'sa bihi idha ihtaja ilaihi. Kemudian kata Imam Nawawi, apa yang ini pendapat Imam Abu Sa'd al-Mutawalli tersebut, la ba'sa bihi, tak apa, tak ada masalah pun. Idha ihtaja ilaihi, sekiranya kita berhajat kepadanya, yakni kita perlukan, contohnya kita perlukan bantuan seorang kafir tersebut, maka hendaklah kita mengucapkan dengan perkara-perkara yang baik dulu, sebagai ganti kepada memberi salam. Dan yang kita sekiranya, maksudnya sekiranya kita berhajat, fa yaqul subbihta bil khair, seperti mana kita kata subbihta bil khair, semoga engkau berpagi-pagi dengan kebaikan, au bis sa'adah, ataupun dengan kebahagiaan, au bil afiyah, ataupun dengan kesihatan, afiah, au sabbahakallahu bis surur, ataupun semoga engkau berpagi-pagi dengan kegembiraan, au bis sa'adah bil ni'mah, ataupun dengan kebahagiaan dan juga nikmat, au bil masarrah, ataupun juga dengan kegembiraan, au ma ashbaha dzalik, ataupun yang seumpama dengannya. Kita nak mulakan ucapan, kita bagi ucapan, kita mulakan dengan perkataan-perkataan yang baiklah, ganti pada salam. Macam contoh, kalau setiap hari jiran saya ni Chinese, uncle tu, setiap saya akan bagi ucapan pada dia, good morning contoh dia, tapi dia balas balik
selamat pagi. Bagi ucapan, saya bagi ucapan dengan bahasa Inggeris tapi dijawab dengan bahasa Melayu. Tapi sekarang dah angka tu dah pindah dah. Baik. Aw ma asbaha dhalik, ataupun yang seumpama dengannya. Wa amma idza lam yahtaj ilaihi fal ikhtiyar ay alla yaqula syai'an. Akan tetapi sekiranya kita tak berhajat kepadanya, yakni kita tak ada bantuan, kita tak perlukan kepada bantuan orang kafir tersebut, kita tak ada apa-apa kaitan dengan dia. Fal ikhtiyar alla yaqula syai'an. Sekiranya kita berselisih dengan seorang kafir tersebut, maka tak perlulah kita nak cakap apa-apa. Fa inna dhalika bastun lahu wa inasun izharun surati wuddin. Sebab apa? Sebab dengan memberi salam tersebut ianya satu bastun lahu, satu kesenangan kepada dia. Kalau kita bagi kepada salam kepada dia, wa inasun izharu surati wuddin, dan juga menggambarkan rasa wuddin, kemesraan. Wa nahnu ma'murun bil ighlaz alaihim. Sedangkan kita ni diperintahkan untuk ikhlas alaihim, yakni ikhlas, yakni kita tegas dengan orang kafir. Wa manhiyun an wuddihim, dan juga kita dilarang untuk bermesra dengan mereka. Fala yuzhiruhu, maka kata Imam Nawawi, janganlah kamu menzahirkan perasaan kasih sayang kepada orang bukan Islam. Wallahu a'lam. Ini secara umumnya kita dah tahu dah berkenaan dengan hukum memberi salam. Ini memulakan memberi salam, yang hukumnya tidak digalakkan, bahkan ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya la yajuz, yakni haram. Ini haram. Dan sekiranya mereka memberi salam kepada kita, maka hendaklah kita menjawab sekadar wa alaika, ataupun wa alaikum. Baik. Far'un ni kita akan sambung pada majlis yang akan datang lah, insya-Allah, sebab masa pun dah tak mengizinkan. Sebab kelas kita ni, pengajian kita ni, saya diperuntukkan masa hanya sekadar 30 minit saja. Baik, Allah Ta'ala a'la wa alam. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang, yakni pada hari Rabu. Sebab hari Isnin dan Selasa tu saya tak pasti lagi, sebab ada hal sikit. Kalau sempat buat, insya-Allah saya akan buat pada hari Isnin Selasa tu. Kalau tak sempat, kita akan bertemu pada hari Rabu, insya-Allah, minggu depan. Allah Ta'ala a'la wa alam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang sebab kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, kalau ada tergelincir perkataan, harap ditegur dan diperbetulkan, insya-Allah, sebab sama-sama kita bermuzakarah. Kita tangguh majlis kita dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.